Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita teruskan lagi pembelajaran kita dalam tema pertama iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bab kedua dalam tingkatan 2 ni ialah ekosistem dan subtopik yang kedua yang akan kita belajar dalam bab kedua ialah 2.2 iaitu kita nutrien dalam ekosistem. Kita nutrien dalam ekosistem. Okey, pemindahan nutrien dia akan berlaku secara berterusan dalam sesuatu ekosistem tu. Nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang. Kemudian, ianya digunakan oleh benda-benda hidup dan dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. So, satu kitaran ni kita panggil sebagai kitar nutrien. Okey, selain daripada tu, kitar nutrien juga melibatkan unsur-unsur kimia yang bukan organik termasuklah sumber mineral dalam tanah, air, oksigen, nitrogen, hidrogen dan karbon dioksida. Okey, kita tengok kitar nutrien yang pertama iaitu kitar air. Okey, apakah peranan benda hidup dalam kitar air? Okey, air ni diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui proses transpirasi. Haiwan pula dia menjalankan respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan iaitu perpuluhan dari urinasi. So, kesemua proses ni dapat meningkatkan kandungan wap air. Kemudian, akar tumbuhan ni dia mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah tu lebih kukuh. So, hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan dapat mengelakkan kejadian hakisan tanah. Okey, selain daripada tu, daun-daun pokok yang gugur dia akan menutupi permukaan tanah bertujuan untuk mengurangkan kadar penyejatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Haiwan dan manusia dia memerlukan air untuk hidup. Selain daripada minum, sesetengah haiwan ni dia berendam di dalam air untuk menyejukkan badan dia. Okey, so haiwan dan manusia ni dia mengembalikan air ke persekitaran melalui proses urinasi, respirasi dan juga perpeluhan macam yang kita cakap sebelum ni kan. Okey, so kalau you all tengok dekat rajah tu, so dia macam satu kitaran lah. So bermula dengan contohnya kita mula dekat kondensasi, okey, membentuk awan. Jadi awan tu dia akan turunkan hujan. So hujan yang turun dia akan pergi mengalir ke permukaan. So kawasan tadahan air dia akan membentuk sama ada tasik, okey, sungai, laut. Okey, kalau yang bukan kawasan tadahan air tu, air dia akan meresap ke dalam tanah. So air dalam tanah tadi menjadi simpanan air bawah tanah dan diserap pula oleh tumbuhan. So tumbuhan akan menjalankan proses transpirasi dan permukaan air itu pula ada penyejatan berlaku. So kedua-dua proses ni, transpirasi dengan penyejatan akan kembalikan balik air itu ke udara. So and then selain daripada tu, respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan pun akan mengembalikan wap air itu ke udara. So semua wap air tadi tu akan tersejat kembali membentuk awan. So dia adalah satu kitaran yang berterusan. Okey, kita tengok pula kitaran yang kedua iaitu kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, yang pertama dengan kedua, you all tengok ada gambar rajah tu, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Okey, gambar rajah yang ketiga pula, kalau you all boleh tengok, dia adalah tumbuhan dan haiwan mati yang diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah. Okey, untuk nombor 4, cuba tengok dekat bahagian atas sebelah kiri tu, tumbuhan hijau ni dia akan mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui proses fotosintesis. Okey, dalam rajah tu ada 3 jenis anak panah. So anak panah pertama yang warna merah tu menunjukkan proses-proses yang membebaskan karbon dioksida. Okey, kemudiannya gas karbon dioksida tu akan terkumpul di atmosfera dan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, kemudiannya proses tu dia akan membebaskan gas oksigen dan seterusnya ada anak panah warna biru menunjukkan proses-proses yang menggunakan oksigen. Okey, so kita karbon dan kita oksigen ni dia sebenarnya saling berkait dan berlaku secara berterusan, dia macam berganti-ganti dan kedua-duanya saling melengkapi antara satu sama lain. Okey, sedikit info sains tentang pembenihan awan. Okey, pernah dengar tak? Pembenihan awan ni adalah salah satu teknik menghasilkan hujan buatan.
So teknik ini biasanya dilakukan bagi mengurangkan kesan jerebu yang melanda pada musim kemarau. Okey, so kalau hujan tak dihasilkan, manusia berperanan menghasilkan hujan dengan cara melakukan proses pembenihan awan. Okey, seterusnya kita tengok langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Okey, aktiviti manusia seperti penebangan hutan yang tak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik telah mengganggu kitar nutrien. Okey, jadi apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita dah sebutkan tadi tu? Okey, cuba kita tengok gambar-gambar aktiviti-aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien. Okey, so kita dah sebut dah tadi, penebangan hutan yang tak terkawal, okey, pembakaran api fosil dan juga penggunaan sumber air secara berlebihan. So semua aktiviti ni perlu ditangani. So apa cara-cara dia? Okey, antara langkah-langkah yang kita boleh ambil ialah, okey, yang pertama, mewujudkan sistem pertanian yang terancang, menggunakan kenderaan awam, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian kita, menanam semula pokok dan memperketatkan undang-undang. So undang-undang ni hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwajib lah. Okay, so kita sebagai individu tak boleh. Alright? Okay, selain daripada yang dah disebutkan tadi tu, ada lagi beberapa langkah menyelesaikan masalah yang mengganggu kitar nutrien. Okay, so yang pertama, penggunaan minyak tanpa pelambung. And then kita boleh menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui, berkongsi kereta ke tempat kerja, ke sekolah, melakukan penerbangan tapi secara terkawal, dan juga sistem pertanian yang terancang. Okey, yang ni tersebut 2 kali kan. So tadi dah sebut dah tentang sistem pertanian yang terancang. Yang penting, okey, you all tahu semua langkah-langkah ni boleh menyelesaikan masalah ataupun boleh bantu untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Okey, so kita dah habis dah perbincangan tentang subtopik 2.2 ni. Cuba you all jawab latihan formatif untuk uji sama ada you all faham ke tak. Okey, soalan pertama, namakan 3 jenis kitar nutrien. Senang je kan? Okey, nombor 2, berikan 2 proses perubahan jirim dalam kitar air. Okey, ingat lagi, perubahan jirim. Okey, yang ketiga, terangkan peranan organisma dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Okey, yang keempat ialah cadangkan 2 langkah untuk menjimatkan air. So semua dah ada dah dalam apa yang kita dah bincangkan sebelum ni kan. Okay, so kita dah habis tentang subtopik 2.2 ni. Hopefully you all boleh jawab soalan dan kongsikan jawapan you all dalam group nanti. Okay, ada soalan boleh tanya teacher, boleh bincang dengan kawan-kawan. Alright. Okay, jumpa lagi untuk subtopik akan datang. Bye, Assalamualaikum.